Dia bermusim tau. Kalau nak berubah ni mesti bermusim. InsyaAllah. Nak masuk bulan Ramadan lah, sebulan 2 bulan nak masuk Ramadan lah, baru nak berubah. Nak masuk Syawal baru nak berubah. Masuk Muharram dan sebagainya baru nak berubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tazkirah to You Self Rejuvenate bersama dengan saya Hana Ismail untuk episod yang kedua. Dan subhanallah, untuk episod yang ketiga kali ini kita akan bercerita tentang hijrah yang tabarruj. Masya Allah, ada juga term macam tu Saya ingatkan hijrah ini satu konsep yang asing. Tabarruj pula satu konsep asing, tapi kita bawakan bersama hijrah yang tabarruj. Apa makna tu? Dan untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang itu bersama-sama dengan kita pada episod kali ini adalah, sebut betul-betul namanya, Ustaz Hadif Roshdi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah sihat. Masya Allah, sigap Ustaz kali ni, cuma tak bersamping je. Sikit itulah. lagi nak raya dah ni. Masya Allah. Kalau bersamping jadi lain pula kan jadi. Masya Allah. Okey, Ustaz, saya ni pertama kali dengar hijrah yang tabarruj ni. Yelah, mungkin dari pemahaman Ustaz kan, dan juga konsep Islam sendiri. Apa maksud hijrah dan apa maksud tabarruj? Lepas tu kita gabungkan pula hijrah yang tabarruj. Tafadhal Ustaz. Sedap nama tu Terima kasih kepada Ustazah. Okey, kalau kita tengok, kita disebutkan hijrah kan. Hijrah ni kalau kita dengar daripada sekolah rendah lagi, apa maksud dia? Maksud dia perpindahan Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ataupun kita sinonimkan atas perpindahan dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Akan tetapi hijrah ni bukan tempat saja. Ia satu sikap ataupun sifat individu itu sendiri daripada sesuatu perkara ke sesuatu perkara yang lain. Daripada keburukan kepada kebaikan, daripada hati yang kotor kepada hati yang bersih. Kalau tabarruj tu pula macam mana Ustaz? Okey, kalau tabarruj ni dia dikhususkan kepada wanita sahaja. Dan tidak berlebih-lebihan lah. Apabila isu tabarruj ni kita katakan nama profesional dia fashion lah. Fashion. Okey, tabarruj ni juga tidak membuka aurat lah. Kalau kita tengok maksud aurat tu sendiri dalam bahasa aurah, iaitu keaiban. Apabila disebut keaiban, maka kita diwajibkanlah untuk kita menutup aurat. Jadi itu tidak termasuklah dengan tabarruj. Jadi tabarruj ni konsepnya hanya khusus untuk wanita. Ya, kadang saya tengok lelaki pun fashion dia boleh tahan berlebihan juga Ustaz. Itulah. Itu tak dikira tabarruj ya Ustaz? Okey, kalau lelaki ni tidak dikira tabarruj, akan tetapi bagi lelaki ni tidak lari daripada adab-adab dalam pemakaian ataupun menutup aurat. Okey, faham. Okey Ustaz, kalau kita gabungkan konsep hijrah dan tabarruj, maksudnya hijrah yang tabarruj ni adalah hijrah yang menunjuk-nunjuk atau bagaimana Ustaz? Okey, kalau kita tengok tajuk hijrah yang tabarruj ni, kita nak perbaiki lagi dari segi pemakaian kita, dari segi amalan kita. Kalau nak perbaiki amalan ni banyak betul kan, tapi kita nak khususkan kepada pemakaian itu sendiri sebab kita dah nak masuk bulan Ramadan kan. InsyaAllah. Subhanallah Ustaz kan, Islam itu memang menggalakkan kita dalam keadaan bersih dan juga cantik. Sebab Allah tu cantik dan sukakan kecantikan. Subhanallah kan. Tapi dalam konsep berfashion ni kan, lagi-lagi lah beribadah. Kerana kita wanita ni, kita nak kalau boleh serba cantik lah. Nak keluar pun cantik, nak depan suami pun cantik, nak menghadap Allah pun nak cantik. Hatta bila mereka berbelanja untuk kecantikan itu, kadang-kadang sampai berlebihan mungkin. Mungkin ada konsep tabarruj di situlah. Kadang-kadang terlekung sampai 60,000 Ustaz. Jadi komen sikit, adakah dibolehkan konsep begitu? Maksudnya cantik ni untuk beribadah. Macam mana tu Ustaz? Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah kita nak berfashion ke, kita nak lawa-lawa cantik-cantik kan. Tapi janganlah berlebihan. Allah SWT berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan kerana Allah itu tidak suka kepada yang berlebihan. Hatta solat pun, kalau subuh 2 rakaat, mana ada subuh sampai 4-5 rakaat kan. Itu tandanya kita ada had dalam melakukan sesuatu ibadah tu. Jadi tak ada masalah kalau kita nak berfashion dan sebagainya, tapi biasa-biasa saja. Janganlah berlebihan dan tidak menimbulkan fitnah. Okey. Kalau begitu Ustaz kan, bila dah menjelang Ramadan ni kan, saya pasti ramai yang membanjiri masjid-masjid. Dah boleh semua bersolat tarawih berjemaah kan. Dan pasti kan wanita ni lah kan, mesti nak, kata orang tak nak kalah
Tak nak kalah kan. Pergi masjid kena ada beg yang sedondon dengan telekomnya. Lepas tu ada tumblernya lah, ada sejadahnya lah. Kadang-kadang bila dipandang tu macam kadang boleh mendatangkan rasa iri begitu kalangan wanita mungkin tak berkemampuan. Tapi sebenarnya niat dia tu dah datang untuk cantik agar dia tu nampak presentable begitu. Jadi isu ini apakah dibolehkan dan bagaimanakah kita nak letakkan kesederhanaan dalam konsep berfashion ni? Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah sederhana. Orang lain nampak kita ni tabaruj. Lepas tu orang pula nampak yang lain pula nampak macam sederhana tapi rasa kita yang tabaruj. Macam mana tu Ustaz? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu amalan kita disertakan dengan niat. Innamal a'malu binniat. Sesuatu amalan kita tu mesti bergantung pada niat. Kalau niat kita bersih, niat kita cantik, apa yang kita buat tu berlandaskan syariat Islam, maka teruskanlah. Buatlah. Tutup aurat. Kita dah niat lah kita nak tutup aurat, kita memang nak cantik, pergi masjid dan sebagainya. Tapi biar niat kita untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia, bukan kerana nak dapat pujian daripada manusia. Kerana itu adalah sifat riak lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sifat riak itulah. Tapi yang penting niat yang ikhlas dan tidak menimbulkan fitnah, insya-Allah. Subhanallah. Bila Ustaz terangkan tentang adab-adab untuk kita berpakaian kan, saya fikir bermakna semua kita ni sebagai seorang Islam kan, sebagai orang Muslim kan sangat-sangat bertuah. Sebab apa? Kalau kita niatkan dengan baik, semua amal ibadah kita akan mendapat ganjaran pahala. Hatta kita nak pakai baju pun kita dapat pahala. Subhanallah. Tapi macam mana dikatakan berfashion atau berpakaian itu dapat anugerah dan juga pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok manusia ataupun umat Islam zaman sekarang, setiap kali nak dia bermusim tau. Kalau nak berubah ni mesti bermusim. Nak masuk bulan Ramadan, sebulan 2 bulan nak masuk Ramadan, baru nak berubah. Nak masuk Syawal baru nak berubah. Baru masuk Muharram dan sebagainya baru nak berubah. Jadi kita sebagai umat Islam ni mesti kena melakukan taubat ataupun anjakan paradigma tu. Subhanallah Ustaz kan, beruntungnya kita sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah ini, setiap apa yang kita lakukan bila kita niat lillahi ta'ala akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Bila kita berpakaian mungkin akan dapat ganjaran pahala juga. Subhanallah. Jadi lebih-lebih lagi lah kan di bulan Ramadan kan, macam mana sebenarnya kalau kita ni sebagai seorang wanita Muslimah yang nak berpakaian dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah la yahdi man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hidayah dekat kita, siapa-siapa saja dia boleh bagi. Tapi kita sendiri sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala mestilah mengikut landasan syariat Islam. Buatlah, tutuplah aurat. Janganlah berlebih-lebihan dalam berfashion sampai menimbulkan fitnah, sampai berjalan pun dengar gelang kaki dan sebagainya kan. Jadi kat situ bila mana kita melakukan ibadat ataupun melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hidayah Allah akan sampailah dan diberikan ganjaran serta diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin insya-Allah. Okay Ustaz, sebagai kesimpulan daripada topik kita pada hari ini kan, hijrah yang tabarruj tu. Macam mana kita nak mengelak daripada berpakaian secara berlebihan dan bagaimana Ramadan ini satu bulan yang baik untuk kita mengubah fashion kita menjadi satu pakaian yang diredai oleh Allah SWT. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila mana kita nak berubah ni, bila mana kita nak buat satu kebaikan, akan ada yang kecam dan sebagainya lah. Kan, betul tak? Kalau kita buat sesuatu perkara untuk kecaman, untuk mendapatkan pujian daripada manusia, memang kita akan kecewa. Tapi bila mana kita buat satu amalan tu kerana Allah SWT, manusia nak cakap apa pun cakaplah. Manusia nak kecam pun kecamlah. Bila mana kita buat tu kerana manusia, memang kita akan kecewa. Memang kita akan sedown, terus tak berubah langsung. Jadi bila mana kita buat hati kita tu untuk kerana Allah SWT, untuk persembahkan kepada Allah SWT, insya-Allah hati kita akan tenang walaupun dikecam. Biasalah kalau dalam bisnes pun kan, dalam bisnes pun lagi-lagi bisnes tepi jalan kan. Ini apa ni, macam tak ada masa depan dan sebagainya. Jangan macam tu, sebab kita mencari rezeki. Itu dalam bisnes lah.
Masya Allah. Masuk minggu ketiga Ramadan ni Ustaz kan, mungkin ada message yang nak disampaikan kepada mereka yang sedang menjalani ibadah puasa dan melalui mungkin fasa-fasa sukar dalam kehidupan kan. Lagi-lagilah wanita kan, wanita ni kan Masya Allah kan, dugaan ni macam-macam Ustaz. Kadang melibatkan emosi, perasaan, rumah tangga, anak-anak kan. Jadi macam mana untuk mereka kita tiupkan roh semangat Ramadan kepada mereka agar mereka dapat pulun terus insya-Allah, dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, kalau kita tengok minggu ketiga ataupun minggu keempat bulan Ramadan ni, itu adalah musim orang kata apa, beli baju raya dan sebagainya, betul tak? Beli langsir kan, beli tudung dan sebagainya. Tapi ialah itu adalah salah satu persiapan untuk kita raya, betul tak? Tak dinafikan. Akan tetapi amalan kita, kebaikan yang kita buat tu biarlah berterusan, bukan hanya bulan Ramadan saja. Tadarus Al-Quran, bacaan Al-Quran bukanlah bulan Ramadan saja. Solat tahajud bukan pada bulan Ramadan saja, akan tetapi setiap bulan, setiap hari, insya-Allah. Dan bulan Ramadan juga satu medan untuk latihan untuk kita, untuk apa? Untuk kita terus istiqamah berterusan dalam melakukan ibadat pada bulan-bulan yang lain, Syawal, Zulkaidah dan sebagainya. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya dekat luar sana, apakah doa yang boleh melindungi kita daripada kita ni berfashion secara berlebihan, bertabaruj tanpa kita sedar. Subhanallah. Kalau mungkin saya nak minta Ustaz untuk kongsikan, tapi saya sendiri juga, saya memang sangat-sangat menekankan doa ini setiap lepas solat supaya saya ni kekal sederhana lah. Sebab saya ni Masya Allah kaki fashion Ustaz. Jadi antara doa yang diajarkan oleh guru saya kepada saya adalah Allahumma sturni bisitrika jamil. Ya Allah, tutupilah aku dengan secantik-cantik tutupan. Jadi baik keaiban yang zahir maupun batin, insya-Allah kita minta supaya Allah lindung kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Dan mungkin mereka yang ada lagi tak doa, nak dengar juga suara Ustaz baca doa ni. Sebab Ustaz ni masya-Allah cukup masyhur dengan bacaan yang merdu. Subhanallah. Tafadhal Ustaz, doa apa tu? Okey, antara doa untuk kita tutup keaiban kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah kekuranganku, ya Allah, tutuplah keaibanku dan tenangkanlah hatiku. InsyaAllah. Indah sungguh doanya. Subhanallah. Jadi sama-sama kita amalkan insyaAllah. Moga Allah lindung kita, Allah pelihara kita dan Allah tetapkan kita dalam jalan yang betul insyaAllah. InsyaAllah. Pada hijabista dekat luar sana, sama ada yang dah lama berhijab ataupun sedang baru kata orang nak menapak bertatih, insyaAllah kita sama-sama bagi support sistem kepada mereka kan. Jadi insyaAllah saya doakan kepada anda semua agar diberikan kekuatan untuk kekal istiqamah, kekal berbuat baik dan kekal dalam kebaikan insya-Allah, walaupun selepas Ramadan insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak buat Ustaz Hadi Firuzdi kerana sudi berkongsi mengenai hijrah yang terbaru untuk episod kali ini. Masya-Allah, satu topik yang membuka mata saya sebenarnya. Ini merupakan satu cabaran yang besar untuk kita wanita sebab kita ni memang suka nak cantik. Ustaz, apa? Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik insyaAllah untuk menutup bingkisan Tazkirah to You ini. Kepada anda jangan lupa untuk tekan butang notifikasi. Jangan lupa untuk share juga. Kita panjang-panjangkan khair ini kepada semua orang insyaAllah. Dan jangan lupa untuk subscribe kita di Hijabista insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.